أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita hari ini sampai malam ni dalam keadaan Allah bagi lagi iman dan juga Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga Islam kekal sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla suatu hari nanti, suatu masa nanti yang pastinya. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi membawa kudung, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan tak lupa juga kepada rakan media daripada Kalam Ilmu Studio, saudara Nal Rashid. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut macam biasa, tuan-tuan jangan lupa niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Duduk bagi elok, hak mana ada kitab pegang kitab. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini diambil timbangan amal kebaikan yang melayakkan kita dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kita layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sihat semua? Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, kita akan sambung terus dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, dan kita akan masuk pada hadis yang ke-32 dalam catatan saya. Betul ya? Betul ya? Yang mana kita berhenti pada hadis yang ke-31 pada bulan lepas berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman, iaitu tanda-tanda nak kiamat. Tiada lagi imam untuk solat berjemaah. Tidak ada lagi imam untuk solat berjemaah. Kenapa berlaku sedemikian rupa? Dia ada asbab dia, ada sebab-sebab dia. Dan tanda ni Nabi sebut yang diceritakan oleh Salamah bintul Hur radhiyallahu anha. Dia kata apa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua pernah sebut, pernah bersabda, ya'ti 'alan nas, akan sampai satu masa yang mana zaman, satu zaman, yaqumun nasa'ah, yang akan berlakunya waktu akan tibanya waktu apa? Waktu untuk solat. La yajiduna imaman yusalli bihim, akan tetapi tak ada imam.
dalam bab ni, dalam hal ni, dalam hadis ni, antara perkara yang berlaku ataupun sebab berlakunya perkara sedemikian rupa, yang pertama, orang tak banyak sangat nak mai rumah Allah solat jemaah, tak apa ramai. Tu yang pertama kan. Tapi kita dapat lihat lah, beza lah solat jemaah dengan kalau tayangan mat kilau. Kalau ni orang duk sibuk pasal mat kilau. Tadi pun sekolah saya 2 bah pi tengok mat kilau. Tak apalah nak tengok mat kilau, saya kata. Mudah-mudahan semangat untuk memartabatkan agama dan bangsa dalam cerita tu kita aplikasikan dalam kehidupan. Bukan semangat pi pakai tanjak apa semua, balik main jam. Sopa tu kat tak ada apa. Semangat mat kilau membuak-buak. Lelas main Jumaat pun tak pi, jam juga. Kan, duk sembang mat kilau apa semua. Sungguh kan. Satu lagi tahu apa nak comel dia. Semangat mat kilau tu cantik dah, dengan serika baju apa semua nak pergi tengok mat kilau. Lelas main Jumaat khutbah kedua baru nak masuk dalam masjid, pun dah jenis aku tu. Kan, dah khutbah nak habis baru sampai preh-preh naik motor masuk masjid. Tang nak tengok mat kilau tu, starting cerita tu pukul 3 petang, pukul 2.30 dah sampai dah kat panggung wayang tu. Punya semangat siap dengan popcorn, dengan dia punya nugget, dengan dia punya ayak botol apa semua, semangat nak masuk 2.30. Walhal cerita start pukul 3. Punya semangat. Tapi metang semalam Jumaat khutbah kedua tu imam baca doa Allahumma fil lil muslimin wa lil muslimat, baru dia preh. Bukan kata minggu tu je, tiap-tiap minggu hak lagu tu. Mana pergi semangat mat kilau hang. Mat kilau tengok menteriak aku tu. Kan, kata semangat mempertahankan agama dan bangsa apa semua, adalah kita sendiri. Kan yang tu. Tu yang pertama. Akhir zaman nanti orang tak apa nak mai rumah Allah. Mai pun bersebab. Sebab apa? Sebab saudara mati, nak suruh tu imam buat sembahyang. Apa sebab apa? Buat tahlil. Baru nampak muka dia. Kan? Kadang-kadang ada hak lebih teruk lagi, dia tak kenal tu imam pun. Mana satu tu imam nak tahu. Tu lagi jam. Ada Korea ni tu. Janganlah, mudah-mudahan tak ada. Walaupun payah nak nafikan benda ni, tapi mudah-mudahan lah. Kan tak ada. Ada sampai tak kenal tu imam pun ada. Dan mana satu tu imam lah. Pasal apa? Oh, orang tua saya dia pun telefon tadi, dia meninggal kat hospital. Sagi nak mai semayang kat masjid. Ya, tuan. Ingatkan nak buat tahlil lepas semua siap doa selamat. Tu imam pun tak kenal. Tuan. Bila kata dia dengan tu imam pun tak kenal, tuan-tuan, bayangkan dia, hubungan dia dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan yang tu. Dan asbab yang kedua yang Nabi katakan tidak ada lagi imam untuk solat jemaah, yang kedua, orang yang berilmu tu tak ada. Tak ada sebab apa? Tak mai masjid. Kadang-kadang orang yang pandai ni dia pun tak mai masjid. Tu yang pertama. Yang keduanya, dia tak ada di kawasan tu. Tinggallah hak geng-geng jahil. Geng-geng jahil tinggal pakai duk tolak belakang. Aku hang. Hang naik imam, aku naik imam. Hang naik imam, aku naik imam. Pakai tolak belakang. Tuan-tuan, yang tu. Orang cerdik pandai, tuan-tuan. Alhamdulillah, Qadah tuan-tuan ada lagi imam yang baik bacaan dia dan sebagainya. Dan ianya menjadi tanggungjawab orang yang cerdik pandai dalam bidang fiqh, dalam bidang Quran, untuk menjadi imam. Kalau dia ada tapi dia sengaja tak mau jadi imam, sedangkan orang lain nak jadi imam tu lebih teruk bacaan daripada dia, salah ke dia? Nampak tak? Dia bukan malas, dia tu yang dapat ilang, bukan aku dapat ilang pun, ada duk kira ilang. Jangan aku tu. Tuan-tuan, itu tanda-tanda akhir zaman yang Nabi kata kuih kurang imam. Hatta tuan-tuan tengok ada di surau-surau, di taman-taman, di kampung-kampung, sampai mampus pun ada surau tu. Kan, mati terus surau tu. Tak mustahil tuan-tuan suatu hari nanti. Sebab tu yang sebelum-sebelum ni Nabi kata apa? Barang siapa yang boleh ibadah di dalam keadaan hara, ibarat pahala dia, ibarat dia berhijrah kepada aku. Sebab bukannya perang, tuan-tuan. Kita ni, Nabi kata lagu tu, bukannya sebab kita ni kalut dengan perang ke sebagainya, tak.
kita ni kalut dengan perkara-perkara yang melalaikan, sibuk dengan urusan keduniaan sampai lupa nak ibadah, sibuk dengan benda-benda hal dunia sampai tak rasa macam kepentingan solat tu yang Allah sebut di dalam surah Maryam, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat. Orang yang mencuaikan solat, dia akan ikut hawa nafsu dia. Dia rasa semayang tak penting, semayang tu kira hak belakang sekali lah. Jadi lagu tu yang Nabi kata akhir zaman lagu tu, nak ibadah ni cukup payah, walhal kelengkapan cukup komplit, sempurna. Masjid ada kesesaan, fasiliti yang sangat baik dengan kipas angin gajah atas kepala, kapek gebu letak pungkok terlom, dengan tempat wuduk semua selesa, mic pun baik, tapi orang tak ramai kan, jadi dia gitu kan. Sebab apa? Dia merasakan solat tu satu benda yang ke belakang tak apa. Dan itu juga merupakan ciri-ciri orang munafik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Semayang dalam keadaan lalai, dia meletakkan semayang tu belakang. Wal'iyadu billah. Maka timbullah tidak ada lagi imam-imam yang akan mengimamkan solat berjemaah. Baik, kita tengok pada hadis yang ke-32, iaitu dalam bab ulama tidak dipedulikan. Ulama tidak dipedulikan lagi. An Sahlin bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yudrikni zamanun aw la tudriku zamanan la yuttaba'u fihi al-alim wa la yustahya min al-halim qulubuhum qulubul a'ajim wa alsinatuhum alsinatul arab. Yang ni clear. Diceritakan oleh Sahli bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ya Allah, jangan kau temukan aku dan mudah-mudahan kamu semua juga tidak bertemu dengan satu zamanan la yuttaba'u fihi al-alim, di mana para orang cerdik pandai, orang alim, para ulama sudah tidak lagi diikut, dan orang yang malu Allah, orang yang berpeketi mulia tidak lagi dihormati. Orang baik mereka tak hormat. Nabi kata, Nabi cakap pada sahabat, Nabi kata, ya Allah, mudah-mudahan tidak sempat sampailah aku, jangan kau temukan aku dan jangan kau temukan kamu, iaitu siapa? Sahabat, para sahabat, dengan satu zaman yang sangat mencabar. Yang Nabi sebut ni zaman apa? Zaman waktu tu orang tak mau ikut lagi ulama, orang alim tak mau ikut dah, dan juga orang tidak ada malu, tidak menghormati lagi orang yang baik-baik, orang yang sopan santun, orang yang saleh. Tuan-tuan dan puan, dan juga pada hati mereka itu qulubul a'ajim, hati bangsa asing, lidah umpama orang Arab. Okey, kita tengok sebenarnya tuan-tuan, realiti yang Nabi sebut hadis ni sebenarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada ulama yang mengkategorikan dia sebagai hadis dhaif, adapun ianya sebagai satu peringatan kepada kita. Bukannya kita kata tolak terus, tak. Kita tak mau bahas bab tu kan. Sebab apa dia beri dhaif? Sebab dia ada satu perawi yang tidak dikenali, yang tu kita tak mau bahas kan. Untuk dijadikan pengajaran tidak ada masalah, dan tu kena faham. Baik, dalam hadis ni Nabi kata bila akhir zaman Nabi minta doa. Waktu zaman Nabi minta doa jangan diketemukan dengan zaman yang mana orang tidak lagi
menghormati, orang tidak lagi mengikuti ulama. Dan tuan-tuan, realitinya sedang berlaku sekarang. Tuan-tuan tengok yang seperti mana selalu kita sebut bila fatwa-fatwa daripada mufti, orang bangkang balik. Dan orang hanya ikut jikalau fatwa tersebut kena dengan selera mereka. Contoh tuan-tuan, baru-baru ni negara, terutamanya negeri Pulau Pinang, dikejutkan dengan kemalangan di kalangan geng-geng motor. 4.40 pagi di Jelutong Express Highway tu lah, depan Caltex sebelum E-Gate tu. 4.40 pagi katanya. Kalau kita tengok media pun, video-video yang tak, memang time-time tu lebih kurang 4 ke 5 lah gitu. Dan dalam waktu mereka duk racing tu, ditakdirkan oleh Allah 4 orang di kalangan mereka, 4 lah ke lebih, 4 ke 5, 6. Oh 6. Oh baru-baru, yang diorang ni dia baru kan. Betul-betul. Saya baca tadi ada seorang update, 6 orang meninggal dunia, lagi 2 orang lagi duduk di hospital kalau tak salah saya. Ditakdirkan oleh Allah mereka meninggal dengan cara yang cukup tragis lah. Sedih. Dan memang tertulis pun dia nak mati macam tu. Dan kemudian tuan-tuan, keesokan harinya, salah satu mufti di dalam Malaysia mengeluarkan fatwa, merempit dan berlumba haram itu hukumnya haram. Tuan-tuan tengok geng-geng motor balun untuk mufti tu dalam media sosial. Yang terasa kalau hang naik motor tak merempit, nak bahasa pasal apa? Clear tu yang pertama lah, tu bab-bab nak terasa ni. Tak semuanya naik motor itu dikatakan lumba haram. Saya pun naik motor, tuan-tuan pun naik motor. Tadi saya pergi tengok apa budak lawan pingpong di Dewan Guak Pau. Kan saya jadi ketua pengadil tadi, tu sorang tak nak ada kan, baru balik tadi pukul 3 pukul 4, sambung takraw pula, main sini pula. Kita naik motor, adakah kita di mak rempit juga? Kita bukan jenis menyelit dengan orang kan, walaupun zaman-zaman dahulu kala, jangan tanyalah motor kita macam mana. Kan, siapa yang tak racing tak ada gaduh. Tapi yang peliknya, mufti hanya habaq. Yang pertama, kenapa mufti kata haram? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ahsinu, baik-baiklah. Allah Ta'ala sayang kamu ni, Allah Ta'ala sayang kita. Jangan kamu campakkan. Jadi orang yang lumba haram tu, dia campak diri dalam kebinasaan. Ya, itu jelas. Takut tuan-tuan. Bila kadang-kadang kita kata jangan lagu tu, mati lagu ni, adalah ibarat orang kata apa, ya kita tetap kematian, tapi kita takkan memilih jalan lagu tu kan. Ustaz jangan jaga lagu tu Ustaz, mati kita belum tentu lagi macam mana. Betul kan, waktu kita saling, waktu kita tengah duk hidup, takut tu tengah duk ada lagu ni, kita tegur antara satu sama lain, jaga diri lah elok kan. Kami tahu lah, kami bawa motor ke mana, hampa balas lagu tu pula kan. Bila dah jadi lagu tu, orang marah kita pula. Betul. Jadi tak kira lah bab tu. Saya nak tekankan di sini, bila mufti tu bawa keluar kalam fatwa lagu tu, dia hentam tu mufti. Kalam ulama tidak lagi dipedulikan. Telah dah, ni Nabi dah sebut dah, la yuttabu fihi al-alim. Walhal tok mufti tu bukan ada kepentingan dia pun bawa keluar kenyataan lagu tu. Bukannya dapat duit, okey mufti bawa keluar fatwa dapat 3,500. Bukan lagu tu. Dia nak habaq supaya kita masing-masing menjaga amanah yang Allah Ta'ala bagi. Dan ni Allah bagi kita amanah ni. Badan ni pinjaman Allah. Hang buat kerajaan badan hang buat kerajaan dengan Allah Ta'ala. Tu bahasa kasarnya. Kalau hang buat lebih kurang, tu ada yang puak duk ubah jantina apa, duk operate hidung cucuk apa semua, hang telah melakukan kerosakan pada pinjaman Allah. Jadi Allah Ta'ala tak bagi hang buat juga. Ditegur oleh para agamawan, orang alim, hang marah pula. Tu bab, satu bab. Lepas tu kemudian yang apa nama, yang minggu lepas punya kes pasal apa nama, Cina Islam kan. Orang pun tanya lagi kita, walaupun tuan-tuan ada ustaz-ustaz duk bahas ni kan. Orang tanya,
Soalan yang orang tag saya di Facebook, Ustaz Fairuz, adakah Quran yang dia hafal 15 juzuk itu akan menjadi syafaat bagi diri dia? Gitu. Tu soalan tu. Soalan sungguh mencabar. Kan dia kata saya menghafal 15 juzuk. Kan gitu. Bok dia pergi buka baju dengan tudung dia. Kan macam tu. Saya tak tengok pun video dia tu. Kan. Cuma tengok gambar apa yang disensor. Saya jenis video-video yang satu lagi ada orang Cina Islam yang depa lepuk sampai berdarah. Saya jenis video yang kutu-kutu ni saya tak boleh nak tengok, geram. Kan? Takut geram apa, takut handset kita pecah. Kan marah ke dia, kita empuk handset kita pecah. So tak tengok terus tak apa. Kan orang cerita sudah. Baik tuan-tuan. Yang pertama, dia kena faham antara hafal dan amal. Dua benda yang berbeza. Kalau hang hafal tapi tak ada amal langsung, tak jadi juga. Hang walaupun tak hafal Quran tapi hang sentiasa amal Quran, setiap malam baca dan beramal dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya hang dapat syafaat untuk Quran tu juga. Clear? Dan kebiasaannya tuan-tuan, kebiasaannya orang yang menghafal Quran ni payah dia nak claim dia hafal Quran. Jelas tak? Payah dia nak claim dia hafal Quran. Kebiasaannya. Sebenarnya nak dapat title Al-Hafiz tu, orang nak bubuh belakang Al-Hafiz tu. Sebab tu bila orang bubuh nama saya dari Imam Tarawih ke siapa-siapa jematan, Ustaz Muhammad Fairuz bin Yusuf Al-Hafiz, saya kata kalau boleh jangan duk bubuh benda tu. Dia bertanya saya balik, bukan Ustaz hafal Quran 30 juzuk? Ya, memang aku hafal 30 juzuk, tapi bukan ingat semua. Tu saya, bukan orang lain kan, tu saya. Kan? Tu Haji Bakang kita duk baca Quran 6236 ayat tu. Silap-silap tinggal 1500 lah. Saya bukan orang lain, saya. Jadi kalau bagi saya punya pandangan, nak mengaku diri sebagai seorang Al-Hafiz bukan satu benda yang seronok-seronok dah tuan-tuan. Kan walaupun kita dapat pengiktirafan Ijtima' Hufaz Pulau Pinang sejak pada tahun 2008 apa, keluarga Hafiz apa semua, sungguh cakap segan nak mengaku Al-Hafiz ni. Sebab kita tahu, yang pertama ayat tak apa nak ingat, bukan semua benda yang dalam tu kita amal, kadang-kadang terlepas pandang juga kita pun. Tiba-tiba dia boleh mengaku lagu tu, dia pergi selak habis kain baju dia dengan tudung-tudung dia apa semua. Tak tahu sihat ke tak sihat yang tu. Siapa-siapa pun boleh claim kata dia menghafal Quran. Tuan-tuan boleh claim saya ni menghafal 17 itu. Tak apa, hafal kan. Tak apa, hafal kan. Selalunya orang yang menghafal, tuan-tuan pergi tanya lah, siapa dah mengajak sini yang saya kenal Al-Hafiz, Ustaz Abu Qatadah, Ustaz Ridauddin, Ustaz Aslam. Tuan-tuan pergi tanya mereka, adakah title Al-Hafiz tu selesa untuk mereka? Pergi tanya. Sungguh ni tuan, tak selesa. Walaupun kita ada tu, tapi tak selesa. Bukannya senang-senang. Tuan-tuan nak tahu tak? Contoh, tuan-tuan nak tahu saya dengan hafal 30 juzuk ni, untuk apa nak cerita Quran? Dah lah nak tunjuk kat atas hang hafal 30 juzuk, dah lah sejuzuk pun hang tak tamam dengan sempurna, tak komplit. Tak duduk simbang orang lah kan, simpan sama keburukan duk jajar kata Al-Hafiz saja buat apa. Sedangkan Quran untuk orang nak ingat betul macam tu. Bukan Quran tak ingat betul, kemudiannya Quran apa yang dalam Quran pun tak amal betul kan, yang tu dalam bab. Dan bila tuan-tuan tengok, bila agamawan komplain, hak mana backup komedian ni balas balik, Allahu Akbar. Tuan-tuan pasal tak? Kan ada doktor pakar apa, ustaz-ustaz duk balas balik, jangan hina Islam, jangan buat lagu ni. Sebenarnya dia bukan hina, bagi saya dia bukan hina Islam sangat, dia menghina diri dia sendiri. Setelah kalau betul dia menghafal 5 juzuk, Allah telah memuliakan dia sebenarnya dengan Quran. Sungguh juga Allah telah memuliakan dia dengan Quran sebenarnya, tapi dia sendiri yang meletakkan diri dia sehina-hinanya. Dia yang pilih jalan untuk dihina. Tapi yang tak tahan itu bila dapat teguran daripada agamawan. Tuan-tuan tengok fan-fan yang jenis ni tu, termasuklah artis, rembat balas balik, Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita mesti ada rasa sensitif lah dengan apabila berlakunya
agama kita dihina, kan? Sebab tu antara salah satu sebab kejatuhan Islam ni bukan sebab orang luar sangat, sebab umat Islam sendiri. Minta maaf cakap tuan-tuan, minta maaf cakap tuan-tuan. Ni minta maaf kasar sikit tuan-tuan. Saya menoyak tu, dah kasar. Minta maaf cakap tuan-tuan. Bab sensitiviti terhadap agama Islam ni, minta maaf tuan-tuan. Orang Melayu Islam di Malaysia, minta maaf cakap, lembek. Sungguh cakap. Nak dibandingkan dengan negara seberang, negara sebelah, Indonesia. Saya bila sebelah lah, sebab tuan-tuan Indonesia, gubernur yang dulu kes, gubernur yang dia macam kata ayat surah Maidah ini tidak relevan lagi di masa kini. Dia hanya sebut apa? Tidak relevan lagi untuk diamalkan waktu sekarang. Tuan-tuan tengok 3 juta umat Islam Indonesia berkumpul di Monas setiap tahun bulan 12. Tuan-tuan, sampai gubernur tu dimasukkan ke dalam penjara. Depa buat sampai jadi lagu tu. Kita tak apalah, nanti polis angkut tu, kan? At least tuan-tuan mesti ada doa dalam diri kita. At least sekurang-kurangnya kena ada doa. Ya Allah, kau berilah hidayah kepada dia. Mesti ada doa. Mesti jangan ada rasa biar pi dah tuan-tuan. Kita ni bab-bab ni lemah sikit. Kita selalu banyak biar pi lah. Sebab apa? Tak kena batang hidung kita. Tak kena batang hidung adik-beradik kita. Kita ni orang hina Islam tak berasa sensitif sangat. Bukan kita lah, mungkin segelintir. Kan? Segelintir kita juga. Segelintir umat Islam di Malaysia ni, apa nama nak sebut, kalau agama Islam diperlakukan sedemikian rupa, dia tak berasa tercabar berbanding dengan orang maki mak dia. Kalau orang perli mak dia ke adik-beradik dia ke, abang hang tu lembek serba cendol. Oi, hang cakap semat sikit, kan? Hang pak hang pun sama lah. Ai, baralah. Jangan mak pak jangan dok main, betul kita. Mak pak jangan dok main, keturunan jangan dok main. Oh, pandai pula tuan tu sensitif. Bila hal melibatkan agama Allah, mesti ada sensitif. Sekurang-kurangnya mesti ada doa. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Kau tunjukkanlah kebenaran kepada mereka. Tuan-tuan, jangan duk lepas lagu tu je. Kan? Pilabuh pun ialah kita ada undang-undang. Kan? Buat report, hantar ke polis, boleh buat kerja. Kan? Kadang-kadang seorang pun tahu, baik bila. Kan? Yang tu. Dan juga la yuttaba'u fihi al-alim ni juga ada hak jenis duk condemn ulama. Condemn ulama ni tuan-tuan, bukannya maksum. Dia mesti ada lakukan kesilapan. Ni baru-baru ni apa nama yang kena tangkap seorang penceramah, disabitkan kes apa, orogol kah? Budak umur 14 tahun. Baru ni dia duk panas. Kemarin tak salah saya. Tuan-tuan tengok dalam abang saya siap, antara benda media paling suka benda yang melibatkan agamawan. Depa tahu, depa petik nama orang alim ni, petik nama ustaz ke, tok mufti ke, apa-apa je, mesti laku punya dah berita depa. Kan? Tak apa, tu kerja depa. Kerja depa memang akan cari lah salah orang. Tu kerja depa. Sebab depa nak jual. Okey. Di kalangan kita pula ni, mana ada sifat tabayun dah. Beza dah, okey. Dulu pernah juga ada satu kes. Seorang ustaz popular juga, lagi popular sekali, disabitkan kes dengan apa nama, buat video lucah ke apa ke, kan, video call lucah ke apa, tak salah saya. Nah, ustaz yang tersohor lah di dalam Malaysia ni, tuan-tuan pun tahu, tak payah sebut nama lah, kan. Nak buat sebut nama apa tu, nampak Onal tengah buat live pun, YouTube dan Facebook. Kan Onal bukan tiket dah tu live terus Facebook dengan YouTube. Tuan-tuan, tak apa.
Dulu ada seorang ustaz terkenal ni, satu Malaysia sebut nama dia, memang kenal kan, dia ada kes kan, ada kes bahasa tu tuan-tuan, netizen Malaysia ni, kita kena tabayun, kena siasat betul-betul. Mustahil ustaz ni buat lagu ni, perempuan tu yang galak, ayat dah, perempuan tu yang galak, hang pilihan ustaz tu pasal apa? Betul tuan-tuan? Okey, saya bukan nak kata ustaz tu salah, tak. Kita ni bila mai seorang ni lagu tu juga pensabitan hampir sama, inilah dikatakan penjual agama. Nah, mana pihak yang kata tabayun tadi tu? Rupanya orang Malaysia kita ni, dia tengok orang juga. Kalau orang tu ustaz tu dia tak berapa minat, taruh tunggu. Tak pun ustaz tu dia tak kenal, dia hentam henyak, pijak lumat, pijak lenyek. Tiba-tiba satu ustaz pensabitan yang sama, oi dia ni kerak TV, dia ni kerak YouTube, tak mungkin dia buat lagu ni, mustahil. Dia pun banyak tolong orang apa semua. Terus kita pun jadi lembek hati. Tak boleh lagu tu. Sepatutnya dua-dua kita ajak orang bertabayun dan sabar. Kalau keluar dari kalangan kita, dia mesti buat punya. Jatuh dak tuduhan qazaf, jatuh tuduhan qazaf. Tuduhan menuduh orang berzina. Apa hukuman dia? 80 kali sebatan. Tak kena kat dunia, mati nanti confirm kena. Terus duk teriak lah nanti mati. Sebab tu bab-bab ni kunci mulut tabayun betul-betul. Kan biar. Tapi tak tuan-tuan, orang hentam sesungguh-sungguhnya. Kan. Satu lagi video, ada seorang ulama, seorang agamawan semayang jenazah di kubur. Kan? Boleh tak semayang jenazah di kubur tuan? Contoh dah simpan, dia main lambat, dia pergi semayang jenazah di kubur. Allahu Akbar. Boleh tak? Ni komen kat bawah. Lagu ni kau ulama tak arti. Tak ada nas langsung, tak ada nas apa hang yang tak mengaji. Tapi tuan-tuan tengok, mudahnya orang buat keluar pandangan mereka sendiri zaman ni. Zaman ni zaman orang suka buat keluar fatwa sendiri. Ni baru-baru ni tadi saya tunjuk. Keluar dalam Facebook, dalam page tuan-tuan boleh tengok, dalam viral bangsa Johor ada. Tu kemarin. Dan tu kemarin. Antara kesesatan orang Melayu duk buat lepas bila dengar kematian baca Fatihah, Al-Fatihah, dia kata apa? Sesat. Oish, berat tu tuan-tuan. Kan? Ada tuan-tuan pernah dapat tu? Kan orang duk viral benda lagu tu. Saya buka betul ayat dia. Apa ayat dia? Tu. Adat Melayu yang bertentangan dengan syariat, dia kata. Mendengar kematian, orang Melayu ni kata baca Al-Fatihah, sesat. Oh. Yang kedua, jiruih ayat. Dia bubuh lagi. Banyak baca talqin. Kan? Orang yang buat ni sesat belaka. Tuan-tuan, hak kata sesat tu abang sesat tak mengaji. Dia mengikut dah dia aja. Kan mengikut dah dia aja. Walhal Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Baihaqi, jika salah seorang di kalangan kamu meninggal dunia, jangan tahan jenazah dia, simpan terus dan kemudian bacalah Al-Fatihah dekat kepalanya dan bacalah surah Al-Baqarah pada kakinya, pada kaki kubur, kepala kubur dan kaki kubur tu. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Ada dalil? Ada. Sebab tak mengaji. Tuan-tuan pernah buka tak kitab tu? Tak pernah kan? Tapi orang lama dah ajar betul tak? Ajar betul tak? Tapi mengaji satnya hantam habis. Kan? Sama juga dengan sembahyang jenazah tu, yang dikubur tu, dia hantam tu. Walhal yang buat tu, tuan-tuan, bukan orang biasa, mantan mufti, mantan pensyarah. Kan? Orang yang mengajar kitab tafsir secara komplit 2 kali. Kitab tafsir. Kita ni tafsir, kitab tafsir 1 juzuk pun tak habis lagi.
Ada di kalangan dalam ni yang yang belajar tafsir, apa-apa tafsir, tafsir Qurtubi ke, tafsir Ibnu Katsir ke, tafsir Mubin lah kira. Juzuk pertama tamam. Nampak mai? Kan? Sila-sila tafsir surah Fatihah pun kita tak habis ngaji lagi. Tapi tak tuan-tuan, bak komen bila buka profil Allah, anak bini pun tak ketudung. Macam mana nak condemn amalan orang ni sedangkan didikan agama tak ada keluarga pun kita tak boleh nak buat. Contoh, dia kata balik, ustaz jangan tengok keluarga, kita kena tengok apa yang disampaikan. Masalahnya yang disampaikannya tu tak betul kan, yang tu tuan-tuan. Tu yang Nabi kata la yutaba'u fihi al-alim wala yustahya binal halim. Dan orang yang alim, orang yang sopan santun, orang yang baik-baik tidak lagi dihormati zaman ini. Orang lebih agungkan orang-orang di kalangan orang yang diberi muka, orang yang popular di kalangan artis dan sebagainya. Orang yang baik, budi pekerti dan sebagainya tak dipedulikan lagi. Dan Nabi kata akhir zaman juga, Nabi sebut qulubuhum qulubul a'ajim wa alsinatuhum alsinatul arab. Yang ni tuan-tuan, perangai dia macam orang ajam, orang asing, bangsa asing. Tapi lidah ni cakap serupa pandai macam orang Arab tu. Boleh? Masuk kata pandai cakap lah, tengok tingkah laku tak semacam pun ni sebut ni. Kan kita tengok dalam keterangan. Kan? Masyarakat sudah agak jauh daripada para ulama. Masyarakat zaman lah ni mereka takut mendekati para ulama kerana khawatir perbuatan mereka akan ditegur. Orang tak segan lagi untuk melakukan maksiat walaupun di hadapan orang yang tinggi akhlak dia. Tak malu dah tuan-tuan. Betul nah ini baru. Tuan-tuan pergi tu dah apa nama sifat malu ni, tuan-tuan pergi dekat shopping kompleks sudah. Tengok anak-anak muda. Kan pegang peluk depan orang tua-tua duduk lalu lalang, dia buat bodoh je. Betul ya? Setuju tak? Non. Tak payah pergi jauh tuan, kat sini paling mana paling dekat tu. Sunway Carnival, tuan-tuan pergi tengok. Kan baru buka pula hak pasang lagi panjang. Hampir tengok. Depa peluk. Kan depa menikah dah kot ustaz. Ni kita boleh kenal hak menikah dengan tak menikah lah. Kan cara pegang tangan orang menikah dengan cara pegang tangan orang tak menikah pun kita boleh tahu. Walaupun tak 100% ya, tapi kebiasaannya lagu tu lah. Cara hang pegang tangan, cara hang peluk perempuan. Tuan-tuan jalan ni duk peluk perempuan lagi kat shopping komplek. Silat-silat bini. Heish. Lubang terbiak siapa abang ni. Yang tu yang kena. Kan? Tak malu kat orang. Tu depa tu pegang tangan. Depa tak apa, dah muda kita ni tua. Sepatutnya kita yang pegang tak apa. Depa hak pegang tak boleh. Kita pula hak malu. Buang terbiak orang tua ni. Ni aku malas berjalan dengan hang ni. Maka apa bergaduh pula sebab nak pegang tangan. Yang lelaki pun nak romantik lah, dia geram tengok anak-anak muda duk pegang tangan. Tak boleh jadi, aku nak pegang tangan bini tampak tangan. Tak semua. Tak malu dah orang ni, anak muda-muda tak malu. Tuan-tuan, yang tu terang-terang depan-depan melakukan maksiat. Baik. Dan terkadang sengaja perkara maksiat itu dibuat di hadapan para ulama untuk menyatakan rasa ego dan sekaligus untuk menyinggung perasaan mereka. Hak ni yang macam kita kata tadi. Geng-geng mufti tegur kalangan rempit, dia balas balik dengan tunjuk video kata dia adalah champion naik motor dan sebagainya. Mufti tegur, agamawan tegur jangan buat lagu ni, jangan buat lagu ni, dia buat video pula balas balik. Clear kan? Dan dia berlambak lagu tu. Dan golongan inilah yang dikatakan hanya pandai bercakap dan sering memutar belit kenyataan. Cakap begitu halus dan memikat orang lain, seakan hati mereka itu adalah hati harimau yang bersedia untuk menerkam dan memangsa musuhnya. Wal'ayazubillah. Tuan-tuan, sebab itulah pada hadis yang seterusnya dia menceritakan bagaimana akhir zaman itu Islam hanya tinggal nama saja Islam. Kita tengok pada hadis yang seterusnya, ke-32, ke-33. Kita ambil sikit je. Diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu. Baik, kita dekat tu.
Diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, benar bersabda, yushiku, sudah hampir, ayati ala nas, akan menimpa ke atas manusia, zamanun, satu zaman kita ni, la yabqa minal Islam illa ismuhu, tidak ada apa-apa lagi yang tinggal dalam Islam itu, hanya tinggal nama saja Islam. Clear? Bila tadi? Bila perangai nak ikut budaya barat, ikut bangsa sing cakap pandai pula, kan? Maka Islam pada akhir zaman, Nabi kata hampir sangat, yang mana Islam waktu akhir zaman nanti hanya tinggal nama saja Islam. Tu pun ada gak nama Islam. Ada hal ni nama Islam pun tak mabuh dah. Kan, nama Islam pun tak mabuh pun ada. Tuan-tuan kalau pergi sekolah memang pening-pening, pelik-pelik nama. Macam saya mengajar pendidikan Islam, tulis nama Jawi ya. Kan? Nama pelik-pelik tulis ni. Apa? Adriana Catherine, dah. Aku nak eja lagu mana ni? Kan? Hak jenis 4 kalimat tu. Kan? Adriana, Catherine, Edinia, dah macam-macam punya banyak. Ish. Saya bertanya, ni panggil apa? Panggil adik lah. Buh nama panjang-panjang panggil adik. Kan? Cikgu sampai tergelat lidah nak panggil. Kan? Yang tu. Tuan-tuan, kalau nak pilih nama yang baik-baik. Contoh tuan-tuan, kalau ada anak ya. Tok Imam kalau ada cucu lagi ya. Kalau Tok Imam ada anak, champion lah. Kan? Nak bubuh nama kalau laki, sebaik-baiknya 2 nama, Abdullah ataupun Abdul Rahman, dan juga dengan nama Muhammad ataupun Ahmad. Itu nama yang paling Allah Ta'ala suka, Abdullah dan Abdul Rahman. Kan, sebab ada orang tanya saya, Ustaz anak pertama sama Ustaz, anak pertama laki siapa? Abdullah Naufal. Yang kedua Abdul Rahman. Sebab apa bubuh tu? Sebab Allah Ta'ala suka 2 nama tu. Ataupun ada anak lelaki, bubuh nama Muhammad ataupun Ahmad. Tuan-tuan ingat saja-saja kalau orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu cerdik, tuan-tuan ada maksud. Orang tua kita dulu memang mengaji punya orang. Tuan-tuan tengok majoriti zaman dulu punya nama mesti ada Muhammad, betul tak? Mengaji tuan-tuan. Nabi sebut berkenaan dengan kalau ada anak lelaki kena bubuh nama Muhammad ataupun Ahmad. Sebenarnya dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ni Muhammad, ni Muhammad, ni Muhammad. Banyak nama Muhammad. Tuan-tuan, orang tua kita mengaji. Kan zaman dah nama dah tak glamour. Kan nak kena bubuh nama lain sikit bagi nampak apa Damia apa Danish. Bukan tak boleh kalau ambil yang kena makna yang elok. Kan? Yang tu. Cuma yang kita takutnya nama je Islam, nama bagus dah Muhammad, nama bagus dah Kamil, perangai walaiyazubillah. Kan perangai dia walaiyazubillah, tak macam langsung dengan nama orang Islam. Tu yang Nabi kata apa? La yabqa minal Islam illa ismuhu. Dialah kaki minum arak, dialah kaki tek judi, dialah kaki duk bawa apa perempuan bukan mahram naik motor lalu ku igit mungkin 4 bagi dia. Kan? Hak perempuan pula dialah geng nampak nama bagus dah, nama apa? Nama Fatimah cantik. Nama apa? Maryam cantik dah nama. Tapi tengok dialah kaki minum arak, dialah duk nampak pusat jongweng tu. Dialah hak pakai baju ketat meleleh ayat liak tu imam tu. Contoh. Tu imam kan dialah. Kan? Dialah semua. Tuan-tuan, ni yang dia katakan nama saja Islam, tapi tingkah laku tak macam Islam. Dan berlaku dah sekarang. Ya tuan-tuan. Sebab tu orang duk suka kutu Islam. Dia ni nama dia Islam, pakai je tudung. Isap rokok, minum arak, keluar dengan jantan berpeluk. Apa jantan dia peluk tak tahu. Nama dia nampak. Orang lain orang duk condemn Islam. Orang duk condemn tudung. Walhal yang salah tu individu, bukannya salah tudung tu. Kebanyakan kita selalu hukum tudung. Kebanyakan orang dia kata, lain kali kalau lagu ni tak payah pakai tudung.
elok. Hang nak ajak dia buat dua dosa. Contoh, dia marah sebab isap okok, dia marah sebab duk mencarut, duk maki orang. Hang ni yang kali dosa duk pakai tudung, buang tudung hang, daripada duk mencarut lagu tu. Elok hang nak ajak dia buat dua dosa. Satu dosa mencarut diteruskan, satu lagi dosa buang tudung. Nanti kalau dia buang tudung, hang salah. Sebab apa buang tudung? Tu makcik tu kata kat saya sangat, saya buang tudung tu. Dia kata bik buang tudung, saya buang tu ya. Apa-apa dia tanggungjawab dengan Allah Ta'ala. Nah, kan? Nak marah individu, jangan duk marah tudung tu, kan? Tak apa, tu perempuan lagi teruk. Laki tak apalah, hang ni pakai je lebay, bik buka lebay, tak apalah buka lebay, bukan buka aurat kita, kan? Sebab apa kita disarankan pakai lebay? Kan digalakkan, istahak, sangat-sangat digalakkan. Tuan-tuan perasan tak, bila lebay atas kepala ni, dia letak atas kepala, kita nak buat benda pelik-pelik pun dia rasa macam, ui, aku pakai kepiah ni. Dia macam satu kunci menyekat kita melakukan perkara maksiat, betul tak? Lebay ni dia merupakan satu kunci, letak je atas kepala, terus kita jadi macam betul. Tapi ada juga lebay-lebay pun balun apa tu juga, kan? Ada juga lebay-lebay tu balut apa semua pun ada juga. Tapi sekurang-kurangnya ada efek, ada kesan atas pemakaian tersebut tu. Baik, kita tengok lagi. wala yabqa minal Quran illa rasmuh, dan illa rasmuh, dan tidak ada apa-apa lagi daripada Al-Quran itu melainkan penulisan dia sahaja. Tuan-tuan, yang ni lagi clear. Orang selalu dah saya sebut dalam kuliah banyak kali lah, puluh-puluh kali rasanya. Jangan cari Quran bersebab. Memang zaman ni orang cari Quran bersebab. Saya ulang ni, zaman ni orang dah tak peduli dengan Quran. Kalau ditengok di rak-rak tu berlambak Quran, tapi nak baca pun sama juga tuan-tuan dengan Masjidil Haram ke Masjid Nabawi. Kita tengok tuan-tuan, Quran susu punya banyak, kadang-kadang tak baca pun ada, kan? Tapi tak apalah, nak buat wakaf silakan, tak ada masalah. Zaman yang mana Quran itu hanya tinggal penulisannya saja, orang tak apa nak baca, apatah lagi nak beramal, apatah lagi nak menggunakan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran tu. Quran tu, kan? Cari Quran waktu bila, macam kita selalu sebut. Jangan cari Quran waktu bila, waktu sakit baru nak cari Quran, kan? Call ustaz, tolong ustaz mai baca ustaz sikit. Sebab apa? Ni ada duduk kat asrama ni, awak sebelum ni kat asrama tak baca Quran, tak pernah baca pun. Nampak anak masuk hantu, kan? Mai tolong ustaz, mak sakit kena influenza A. Dan ni covid dah habis, demi influenza A pula, kan? Influenza A baru je Quran. Kena kanser, kena apa, baru nak cari Quran. Tuan-tuan, nampak sangat kita ni hanya cari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu kita terdesak, kan? Jangan cari Quran waktu terdesak, kan? Kita untung tuan-tuan, satu amalan yang sikit effort, pahala besar, pahala banyak. Salah satu Quran. Baca Alif Lam Mim dapat 30. Mana mau cari, tak jumpa dah amalan lagu tu. Baca Quran. Abang saya, tuan-tuan, betapa ramainya manusia yang menangis disebabkan tidak berlaku amal soleh waktu hidup dia. Orang yang mana beramal dengan Al-Quran, akan Quran itu datang kepada dia di syafaat seawal-awal masuk kubur. Ini benar yang selalu kita sebut lah, kan? Selalu benar kita sebut, kan? Jadi tuan-tuan, umat akhir zaman aku tu, kita tengok diri tak payah jauh tuan-tuan. Sebab tu saya pernah sebutkan tuan-tuan, dan saya pernah sebut banyak tempat lah. Cek balik diri dalam masa sehari, hari ni, berapa muka surat dah kita baca? Ada satu juzuk dah tak sampai ustaz. Okey, 10 muka tak sampai, 5 muka pun tak sampai. Kalau 5 muka tak sampai, takkan satu line tak sampai kau ustaz. Oi, ni lagu ni tuan-tuan, cek balik. Kalau sehari tak boleh dapat juzuk, cek kurang-kurangnya buat bagi dapat setengah juzuk. Tak dapat setengah juzuk, buat dapat 5 line. Apa 5 muka? 5 muka.
Tak dapat 5 muka, cuba buat slide 2 muka depan belakang. Tak dapat buat slide, buat juga semuka. Tolonglah buat dalam masa 24 jam tu, curi sat masa 15 minit, buat sat 15 minit. Tak pun 10 minit pun rasanya habis dah semuka tu. 10 minit pun dah habis dah semuka. Tonton duk baca Yasin berapa minit? Kita duk baca Yasin lebih kurang 25 minit. Kan duk dah lebih kurang 5 muka, 5 muka lebih sekian. So lebih kurang satu muka dapat lebih kurang 5-6 minit je. Semuka kalau tak boleh juga tuan-tuan, sekurang-kurangnya setengah muka sehari, lazimi benda tu. Tak boleh juga tuan-tuan, sehari bagi ejeh dapat satu ayat cukup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, sadaqallahul azim. Esok baca lain. Esok sambung wal Qur'anil hakim. Sadaqallahul azim. Esok baca lain. Tu paling kurang lah. Kalau sehari tuan-tuan, contoh hari ni kalau tak ada langsung ayat kita baca, angkat tangan cepat-cepat sehari lepas sembahyang. Habang apa? Ya Allah, jahat sangat ke aku ni? Zalim sangat ke aku ni? Banyak sangat ke dosa aku ni sampai sehari satu ayat pun aku tak baca? Sibuk sangat ke aku dengan urusan dunia? Tuan-tuan, yang mana kalau sehari tak dapat satu ayat, minta maaf Ustaz. Tuan-tuan minta maaf, cepat-cepat angkat tangan, minta ampun pada Allah. Dosa duk belagak lah abang Ustaz, semua mati. Dosa duk belagak. Dan abang Ustaz, antara syafaat yang boleh tolong kita, tak perlu hafal pun, ni Quran, baca aja. Clear. Dan baca. Jangan jadikan Quran itu hanya tinggal penulisan dia saja. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Baik tuan-tuan, kita berhenti dekat dulu. Setelah mana kita sentuh berkenaan dengan umat akhir zaman, yang mana ramainya orang tidak lagi menghormati para alim, para ulama. Malahan ada orang kata macam-macam. Nabi dah sebut tentang ulama su, tapi kadang-kadang manusia ni dia harum semua ulama yang sebut, bila fatwa ataupun kalam ulama tu semua dia tolak betul. Dia tolak sebab apa? Sebab tak kena dengan diri dia. Hak kena dengan diri dia, dia okey. Tapi kalau yang mana tak kena, memang dia akan tolak. Hati-hati tuan-tuan. Dan tuan-tuan, jangan jadi orang Islam yang hanya tinggal nama je Islam. Nama Islam tapi perangai siapa? Orang kafir. Gitu. Dan yang kedua, yang ketiga tuan-tuan, lazimilah Quran. Lazimilah Quran. Lazimilah Quran. Mudah-mudahan Quran itu datang sebagai syafaat yang membantu kita ketika mana kita telah meninggal dunia nanti tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Kita pun tengok ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami semua yang benar itu benar, kurniakan kepada kami semua agar kami semua melalui jalan yang benar itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, tunjukkan kepada kami yang batil tu batil, yang dosa tu dosa. Ya Allah, lindungilah kami daripada melalui melakukan perkara yang salah, batil dan berdosa itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau terimalah amal ibadah kami sepanjang bulan Ramadan yang lepas ya Allah. Terimalah amal ibadah kami setiap hari yang kami lakukan kerana-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami layak untuk dapat rahmat-Mu, dan dengan rahmat-Mu kami layak untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap terkesak bahasa tercuri masa yang lebih, minta maaf untuk tuan-tuan kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.